dilakukan oleh Institute for Management Development. Apa yang dibanggakan adalah Malaysia merupakan satu-satunya negara OIC dan NAM yang tergolong dalam senarai ini. Namun begitu, kerajaan tidak akan berpeluk tubuh dan akan terus berusaha untuk meletakkan Malaysia di 5 tangga terbaik dunia pada masa mendatang, insya-Allah. Seterusnya, perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan swasta akan diamalkan sebagai mekanisme penggerak agenda transformasi ekonomi. Fasa baru perkongsian awam swasta PPP akan dilangsungkan bagi memastikan perkongsian risiko dan pulangan saksama yang berimpak besar. Tuan Yang Di-Pertua, setakat ini 52 projek berimpak tinggi telah dikenal pasti untuk dilaksanakan yang bernilai 63 bilion ringgit. Ini termasuk antaranya, pertama, 7 buah lebuh raya dengan anggaran kos sebanyak 15 bilion ringgit. Projek termasuk lebuh raya Pantai Barat, lebuh raya Gatri Damansara, lebuh raya Sungai Juru dan lebuh raya Paroi Senawang KLIA. Kedua, 2 buah projek loji jana kuasa elektrik Arang Batu dengan anggaran kos sebanyak 10 bilion ringgit. Dan ketiga, pembangunan tanah Lembaga Getah Malaysia di Sungai Buloh, Selangor seluas lebih kurang 3,300 ekar dengan anggaran kos sebanyak 10 bilion ringgit. Pihak swasta juga akan berpeluang menyertai pembangunan beberapa projek lain yang dipimpin syarikat berkaitan kerajaan. Ini termasuk projek-projek seperti projek pembangunan strategik Kuala Lumpur oleh One Malaysia Development Berhad meliputi kawasan lapangan terbang Sungai Besi dan KL International Financial District di Kuala Lumpur, pembinaan loji regasification gas asli cecair LNG oleh Petronas di Melaka dengan anggaran kos 3 bilion ringgit serta pelaburan 2 relau pelebur aluminium di Skor Sarawak berjumlah 18 bilion ringgit. Bagi memudahkan sektor swasta membiayai projek-projek ini, dana berjumlah 20 bilion ringgit akan disediakan melalui dana mudah cara atau facilitation fund. Dana ini bertujuan membantu merapatkan jurang daya maju pelaburan swasta dalam melaksanakan projek bernilai tinggi dan mempunyai kesan limpahan ekonomi besar dengan syarat projek tersebut mempunyai impak strategik tinggi dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui dana ini adalah dijangkakan kerajaan dapat menarik pelaburan swasta berjumlah sekurang-kurangnya 200 bilion ringgit dalam tempoh rancangan. Projek yang sedang dipertimbangkan untuk dibiayai di bawah dana ini termasuklah penambakan tanah di Westport, Pelabuhan Kelang, pembangunan Malaysia Truly Asia Center di Kuala Lumpur dan Taman Teknologi Tinggi Senai di Iskandar, Malaysia, Johor. Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi negara sudah sekian lama didorong oleh pertambahan faktor pengeluaran dengan sumbangan besar pelaburan, tenaga dan pekerja. Kini kita perlu beralih kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti yang dipacu inovasi. Untuk maksud itu, kerajaan akan menubuhkan sebuah unit khas di bawah Jabatan Perdana Menteri yang akan memandu dan mengarah keberkesanan sistem inovasi negara serta program pembangunan inovasi sedia ada. Satu langkah penting dalam rancangan ini ialah menambah baik kaedah pembiayaan bagi syarikat modal teroka awam. Pada masa ini, pembiayaan kerajaan kepada syarikat modal teroka awam seperti Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC dan Malaysia Venture Capital MAVCAP disediakan melalui pinjaman jangka panjang. Dalam rancangan ini, pembiayaan akan berbentuk equity dan bukan pinjaman. Pembiayaan equity ini akan disediakan
dengan profil risiko pelaburan modal teroka. Ke arah ini, dana inovasi mudarabah dengan peruntukan sebanyak 500 juta ringgit akan diperkenal bagi menyediakan modal berisiko kepada syarikat modal teroka kerajaan, bagi merapatkan jurang pembiayaan antara pengkomersialan peringkat awal dan pembiayaan modal teroka bagi produk teknologi tinggi. Kerajaan akan menubuhkan dana perkembangan perniagaan dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta ringgit. Matlamat dana ini bertujuan menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersial yang secukupnya bagi menarik pembiayaan modal teroka dan sumber pembiayaan lain. Kita sedar ramai usahawan telah gagal kerana terkesan oleh risiko perniagaan di luar jangkaan. Adalah merupakan satu tragedi jika seorang usahawan yang berkaliber dan berwibawa tidak diberi peluang kedua untuk bangkit semula dan menjadi usahawan yang berjaya. Kita juga sedar banyak individu, perniagaan dan inisiatif inovasi yang telah gagal kali pertama tetapi mampu berjaya kembali kemudiannya. Justru undang-undang kebankrapan akan dipermudah untuk menyokong budaya mengambil risiko terhitung atau calculated risk, menghapuskan stigma kegagalan dan membenarkan usahawan berkaliber lagi wibawa yang gagal untuk kembali aktif. Tuan Yang Di-Pertua, RMK 10 akan terus memberi tumpuan kepada penyediaan prasarana untuk menyokong pertumbuhan negara di samping memastikan kesejahteraan segenap lapisan rakyat. Pelaksanaan projek jalur lebar berkelajuan tinggi akan meliputi bandar-bandar besar, kawasan pertumbuhan ekonomi utama dan kawasan industri. Usaha ini akan dilengkapi dengan jalur lebar untuk orang awam. Ia akan memberi liputan ke kawasan pinggiran bandar dan luar bandar. Bagi penduduk di luar bandar, perkhidmatan rangkaian akses pada jalur lebar akan disediakan melalui prasarana tanpa wire dengan pakej mampu langgan yang pelbagai. Pembangunan rangkaian pengangkutan multimodal yang lebih luas dan efisien juga diperlukan untuk menyokong pertumbuhan negara. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan termasuk lebuh raya Pantai Timur dari Kuantan ke Kuala Terengganu dalam fasa kedua yang akan disiapkan dalam tempoh rancangan ini dengan kos sebanyak 3.7 bilion ringgit. Lebuh raya tersebut juga akan dihubungkan ke Pelabuhan Kuantan yang akan dinaik taraf. Ini akan menyumbang kepada pertumbuhan Pantai Timur di samping meningkatkan jalan raya ke pendalaman seperti jalan raya menghubungkan Kuala Lipis ke Cameron Highland dan dari Jerantut ke Sungai Lembing. Selain daripada itu, projek membina landasan elektrik berkembar dari Gemas ke Johor Bahru dengan kos anggaran sebanyak 8 bilion ringgit akan dilaksanakan sebagai pelengkap pada sistem landasan elektrik berkembar dari Padang Besar di utara ke Johor Bahru di selatan. Projek lain pula melibatkan loji rawatan kumbahan yang menggunakan teknologi hijau di lembah pantai Kuala Lumpur dan kemudiannya akan diperluaskan ke seluruh negara. Tuan Yang Di-Pertua, dalam rancangan ini, bekalan tenaga juga akan terus diperkokoh ke arah mewujudkan pasaran yang lebih kompetitif dan mengurangkan tanggungan subsidi tenaga secara berperingkat-peringkat. Dasar baru tenaga yang telah dikenal pasti 5 pendekatan, yakni pertama, merasionalkan harga tenaga, mengambil kira faktor pasaran secara berperingkat selaras dengan kedudukan ekonomi semasa negara serta kemampuan rakyat. Kedua, pembangunan bekalan tenaga secara lebih strategik dengan mempelbagaikan sumber tenaga, termasuk sumber tenaga boleh diperbaharui. Tenaga nuklear juga akan dipertimbangkan sebagai tenaga alternatif. Ketiga, meningkatkan pelaksanaan